Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pada masa kini alhamdulillah kita diberi peluang lagi sekali oleh Allah untuk kita berjumpa dalam ruangan yang saya panggil sebagai slot Hitokoto. Sekali lagi saya ulang, walaupun dah beberapa kali saya ucapkan tentang Hitokoto ni adalah satu perkataan Jepun yang bermaksud award ataupun sepatah dua kata. So award maksudnya award daripada Hisham Abu Hasan lah, daripada saya, untuk saya ceritakan pengalaman, untuk saya kongsikan perjalanan ataupun cerita-cerita yang saya anggap sebagai satu cerita-cerita yang menarik, yang boleh memberi motivasi kepada kita, boleh memberi pengajaran kepada kita. So saya gunakan slot yang saya createkan ni untuk sama-sama berkongsi . So alhamdulillah, saya rasanya belum terlambat untuk saya untuk masih belum terlambat lah untuk saya nak ucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah. Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1443 pada tahun ini. So alhamdulillah, kita semalam kumpulan kami, kumpulan Khalifah Group, ada menganjurkan satu ceramah yang kita panggil sebagai ceramah Ma'al Hijrah. Dan kita bersyukur juga tetamu undangan kita iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar sedia, maksudnya datanglah dalam kita punya atas jemputan kita tu untuk berkongsi ataupun memberi sedikit nasihat, sedikit pengajaran, sedikit ilmu kepada kita, kepada kami semua. Dan alhamdulillah, atas rezeki itu semoga kita mendapat manfaat dia dan kita dapat menggunakan ilmu tu untuk kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, insya-Allah. So apa yang masih lagi terlintas ataupun teringat lagi dalam ingatan saya pada ketika ini, alhamdulillah, antaranya macam mana kalender Islam Hijrah itu boleh ada. Antaranya ianya bukan datang daripada pada ketika Nabi kita hidup. Ianya di-establishkan, diwujudkan pada ketika pemerintahan Khalifah kedua kita, Sayyidina Umar Al-Khattab. So pada waktu itu barulah diwujudkan kalender Islam Hijrah ni. So alhamdulillah, selain daripada itu banyak lagi info-info ataupun ilmu-ilmu yang kita dapat daripada Ustaz Jafri semalam. So untuk lebih lanjut, jika saya pun ada berkongsi ataupun link ataupun FB live semalam, sebab kebetulan kita membuat live dalam, kita boleh tengok dekat, boleh refer balik dekat page Ustaz Jafri sendiri. Kita buat live melalui page tu lah. So banyak ilmu dalam jangka masa lebih kurang 1.5 jam sebenarnya ceramah tu. Mungkin kita boleh dengar apa yang disampaikan dan apa daripada soalan-soalan yang kami tanyakan. Mungkin juga boleh memberi sedikit ilmu kepada kita untuk kita gunakan sebagai panduan ataupun sebagai untuk kita tempuh hari yang akan datang, insya-Allah. So tujuan kita hanyalah satu, untuk kita buat berbaik supaya mungkin itu menjadi asbab ataupun memberikan kita lebih peluang untuk mendapat keredaan Allah. Dan finally kita targetkan supaya kita semua masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Alhamdulillah, sebab semalam baru dengar ceramah, saya jadi macam ustaz sikit. Tapi saya bukannya ustaz, saya sebenarnya nak start pun belum lagi start. Tapi insya-Allah ada niat untuk nak berubah menjadi lebih baik lah atas perkongsian ustaz semalam lah. So mungkin berkenaan dengan Ma'al Hijrah ni ramai, kalau kita nak tengok kita boleh tengok dalam YouTube kan. Antara yang menjadi ikutan saya adalah Ustaz Badli Shah lah. Dia pun banyak bercerita tentang Ma'al Hijrah,
kenapa hijrah itu yang dipilih, tidak dikira daripada Nabi lahir, ataupun tidak dikira daripada ketika Nabi menjadi Nabi kan, Muhammad itu menjadi Nabi kan, tidak dikira ketika dari mana tarikh Nabi kita wafat. Kenapa jadi macam tu? Boleh tengok dalam kuliah ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang saya sebutkan tadi lah. So hari ini saya tak pandai untuk nak bercerita macam ustaz-ustaz tu. Hari ini saya pun nak berkongsi satu cerita berkenaan dengan ini tajuk yang saya tulis dekat tajuk title video live ni, iaitu right time ataupun make time to make it right. Saya nak sebut, saya English memang lemah sikit, tapi saya cubalah. Sebab bila cakap dalam English tu macam best pula kan. Walaupun kita tak pandai, tapi kita usahakanlah. Tapi maksud yang berbeza sebenarnya. Right time ataupun time to make it right. So ini adalah kerana lanjutan daripada apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan masa yang sesuai, apa yang saya lalui, pengalaman saya. Sebab kebelakangan ni saya berjumpa ramai orang yang ataupun saya panggilkan sebagai prospek lah, yang sedang meninjau ataupun sedang mencari peluang untuk sambil tengok-tengok untuk menjana pendapatan melalui kerjaya sebagai ejen insurans ataupun takaful ni. So ada antara mereka tu yang memang saya tengok memang muda kan. Saya panggilkan sebagai golongan muda belia lah. Muda belia, bawah 30 tahun kan. Ada juga yang saya jumpa yang memang agak dewasa, maksudnya dah 30-an sampai ke 40-an macam tu. Dan memang yang ada juga yang saya jumpa dah memang betul dah dewasa lah, dah lebih ada yang tua daripada saya kan. So kira golongan yang dewasa macam ni. So ada kebetulan juga ada satu soalan ni daripada orang yang agak memang dewasa, dekat-dekat dengan 40 lah, dekat dengan 40-an. So dia bila saya dah ceritakan tentang apa itu kerjaya ejen kan, apa role dia, apa function dia, apa yang kita kena buat, apa yang kita tak boleh buat kan. So finally bila saya tanyakan ada apa-apa soalan yang nak tanya kepada saya, dia tanyakan satu soalan kepada saya. Satu soalan ni lah dia tanya, adakah sudah terlambat? Maksudnya dia tanya soalan tentang masa lah, tentang masa dia. Bila mungkin dibandingkan dengan umur dia. Jadi bila soalan ni bukan kali pertama saya dapat. Saya selalu mendapat soalan-soalan macam ni. Sebab tu saya ambil peluang hari ini dalam ruangan slot Hitokoto saya ni, saya ingin kongsi cerita berkenaan dengan masa ni. So bila saya mendapat soalan-soalan yang macam ni, selalunya saya akan tak menjawab secara terus lah. Saya selalu kaitkan dengan cerita ni. Hari ini terpaksa juga saya iklankan lagi sekali. Kalau sebelum ni saya iklankan satu platform untuk membeli belah secara online. Hari ini saya iklankan satu restoran KFC kan. Semua orang kenal KFC. Saya rasa amat sukar untuk kita cari orang yang tak kenal dengan KFC. Tapi tahukah kita, mungkin ada yang tahu, saya believe mungkin ramai yang tahu. Tapi mungkin ada juga yang tak berapa perasan. KFC start pada usia 65 tahun. Maksudnya orang yang memulakan KFC tu, dia memulakan KFC ni, bisnes ni bermula pada ketika usia dia 65 tahun. So dengan statement yang macam ni lah, selalunya saya menjawab untuk soalan dia tadi, adakah sudah terlambat? Kalau kita lagi bawah daripada dia, kita baru berumur 40-an, kenapa ada persoalan yang macam itulah? Kita bandingkan diri kita bandingkan dengan yang KFC itu tadi. Pada usia 65 tahun dia bermula, dan kita tengok pada hari ini kita nak cari orang yang tak tahu KFC agak sukar.
Mungkin pada waktu dia umur 64 tahun, waktu orang yang mulakan KFC ni pada usia dia 64 tahun, mungkin tak ada orang pun tahu kan. Tapi pada masa sekarang ni, kalau sekarang ni kita nak cari orang yang tak tahu pula. Yang tak tahu pula amat sukar untuk kita cari orang yang tak tahu KFC tu. So bukan berkaitan dengan masa kita bermula, tapi sebenarnya dia berkaitan dengan satu benda yang sangat penting. Dan cerita mengenai itu saya relatekan dengan cerita saya lah. Cerita saya pula. Saya pun bermula bukan pada usia muda belia. Saya bermula kerjaya ejen ni pada usia 35 tahun. Dah ada tanggungan, dah ada consider sebagai dah agak lama lah dalam pekerjaan, kan dah lebih pada 10 tahun saya bekerja. Jadi pada waktu tu barulah saya bermula kerjaya ni. Jadi saya pun tak bermula pada usia belia. Bila saya masuk dalam satu kumpulan Khalifa Group ni, memang saya dapati saya antara yang tertinggi usia dia lah. Nak sebut perkataan tua tu agak segan sikit, tapi tak apalah, hari ni kita sebut juga. Agak memang dalam kondisi kita rasa kita antara yang tertua. Kita antara yang tertua dalam kumpulan tu. Tapi tua daripada segi umur, tapi sebenarnya kita muda, kita still lagi fresh daripada segi pengalaman dalam bidang tu. Tapi saya tidak menyalahkan kita masuk pada waktu, saya tak menyalahkan keadaan pada waktu tu. Mungkin juga kalau saya berfikir, kalau saya masuk pada waktu muda belia, mungkin saya tak ada sampai hari ini, kan? Oleh kerana saya masuk pada usia yang macam itulah, mungkin saya kerana itulah juga saya dapat sustain sampai sekarang daripada tahun 2009 sampailah kepada tahun 2021 hari ini. Alhamdulillah, Allah masih lagi membenarkan saya untuk berada dalam bidang ni. Alhamdulillah. Sebab kita kena ingat, orang katakan apa? Kita merancang, tapi perancangan Allah itu lebih hebat, kan? Ada ayat yang mengatakan apa? Kalau siapa ingat, kalau siapa yang boleh Google sekarang, carilah makaro wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya bukan ustaz, tapi sebab saya mencari benda ni, saya jadi boleh sebutlah. So sebenarnya kita memang merancang, tapi perancangan Allah itu lebih hebat. Mungkin Allah temukan kita pada kerjaya ini, pada kerjaya apa sekalipun yang dia temukan kita. Mungkin pada hari ini anda berjumpa dengan saya pada usia kita yang macam ni, tapi Allah dah rancangkan benda yang hebat di belakang tu sebenarnya. So kita terima sebab berkaitan bukan dengan macam saya sebut tadi, ianya bukan berkaitan dengan masa, tapi ia berkaitan dengan bukan setakat macam kita merancang lah, maksudnya dia berkaitan dengan lagi satu adalah yang sangat penting, iaitu tindakan. Kerana kalau rancangan sahaja tanpa ada tindakan, maka dia tak akan jadi apa-apa. Apa sekalipun yang kita rancangkan, sebagaimana hebat bagaimanapun kita rancangkan, kalau kita tak ada apa-apa tindakan, maka jawapan dia tetap akan jadi kosong juga, kan? Samalah macam ada, kalau orang rajin tengok YouTube, tengok dalam internet, kita boleh tengok cerita-cerita motivasi. Dia keluarkan berbagai-bagai formula. Antaranya dia tulis rancangan, plan, dia tulis selalunya orang putih lah, plan plus action equal to result, barulah keluar result. Betul tak? So meaning dia, maksudnya kalau plan saja, rancangan saja, tapi kalau tanpa ada tindakan, maka resultnya tetap juga kosong. Di waktu mana pun kita bermula, di waktu muda kita ke, ataupun di waktu kita rasakan sebagai diri kita tua, tapi bila kita merasakan diri kita tua, kita berbalik-balik dengan cerita tadi, KFC tadi yang start pada usia 65 tahun. Ia bukan berkaitan dengan rancangan dan masa yang kita temukan saja, tapi ia berkaitan dengan untuk mendapatkan sesuatu keputusan ataupun sesuatu kejayaan. Rancangan saja tidak cukup, tapi yang amat penting adalah tindakan kita untuk melaksanakan apa yang kita rancangkan tu. So balik pada statement yang awal-awal saya tulis tadi lah.
Sebenarnya tidak ada masa yang tepat untuk kita memulakan sesuatu, tapi bila kita dah dapat sesuatu tu, itu adalah masa kita untuk menjadikan apa yang kita putuskan tadi menjadi sesuatu yang tepat. So there's no right time, there's only time to make it right. So itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ada manfaat dia. Jika kita di ketika mana pun kita berjumpa sesuatu peluang yang kita nampak memang peluang tu memang sangat baik, jangan menyalahkan takdir menemukan kita pada usia kita lewat. Tak ada, benda tu tak ada, benda tu tak wujud. Kita boleh menggunakan sebaik mungkin apa yang kita ada pada waktu tu. Mungkin pada usia kita muda, kalau untuk insurans dan takaful ni, mungkin kita punya connecting, kita punya network kita mungkin lagi besar kalau dibandingkan dengan ketika kita berusia awal 20-an kan. Mungkin benda tu adalah penyumbang untuk menjadi kita punya kejayaan kita pada hari ini, pada hari kemudian insya-Allah. So itu sahaja kot daripada saya. Daripada ruangan slot Hitokoto ni, cuma hari ini saya nak berterima kasih kepada isteri saya, Syufira binti Muslim, kerana menciptakan saya panggil ni sebagai logo lah kot, logo slot Hitokoto ni. Jadi dia yang buat ni, terima kasih banyak. Nampak macam menarik, saya rasalah menarik. Tapi menarik-menarik pun tengah hari ni makan kat luar jugalah, sebab dia tak ada, paksa pergi cari makan kat luar lah. So terima kasih banyak, dan semoga siapa juga yang mendengar ni, yang mana baik itu datang daripada Allah, yang mana yang kurang baik ataupun memang tak baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ruangan slot Hitokoto saya ni. Saya cuba konsisten, tolong doakan supaya saya sentiasa konsisten untuk bercakap ataupun berkongsi cerita. Kerana dengan berkongsi cerita-cerita yang macam ni, ia juga bukan main purpose dia, bukan anda saja yang dapat, tapi yang paling dapat adalah diri saya. Sebab bila kita bercakap, kita akan merasakan satu kekuatan untuk kita lakukan apa yang kita cakap tu. Sebab kalau kita tak buat apa yang kita cakap, itu ada, kalau ada kata-kata Indonesia tu disebut, orang yang bijak dia akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih besar daripada ucapan dia. So bila kita bercakap sesuatu benda yang baik, insya-Allah dia juga akan mendorong kita untuk melakukan benda baik itu, insya-Allah. So sekali lagi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.